takbir imam sebagai takbiratul ihram, kemudian takbir kali kedua sebagai takbiratul ihram, maka batallah sembahyangnya. Dan tidak harus, tak boleh makmum mengikut sembahyang itu, sembahyang tu imam tadi. Dan jika ia mengikut juga padanya, nescaya batal sembahyang keduanya. Makmum batal juga sembahyangnya. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam, ketika ia bertakbiratul ihram, ia makmum yang pertama, kemudian bertakbir ia pula kali yang kedua dengan kosak takbiratul ihram, nescaya terputuslah qudwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia rahmatnya, taufik dan hidayahnya, dapat kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Pahalanya jika sembahyang sunat saja khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi kalau sembahyang fardu lebih lagi lah, berganda. Dan sembahyang tidak sempurna melainkan dengan ilmu. Itulah perlu kita belajar ilmu-ilmu dalam bersembahyang berjamaah. Sama ada imam ataupun makmum, mesti mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu siapa yang bagi? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala yang bagi ilmu kepada kita. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Jadi mintalah ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada ustaz. Ustaz atau tuan guru, cikgu kita hanya mengajar saja, ilmu datang daripada Allah. Kita perlu hormat kepada guru kita sebab kenapa? Sebab ada ilmu pada dia, bukan sebab dia, bukan sebab perangai bodoh dia. Manusia mesti ada salah dan silap dan sebagainya. Oleh itu perlu kita belajar. Tu imam pada silap, makmum pada salah. Dan kita baca kitab terjemahan kitab Al-Qaulu Ta' pada hukum makmum dan imam. Hukum ya, apa hukum makmum, apa hukum imam. Kita sampai ke muka surat 47. Masalah yang ke 5. Masalah 50, 51. Masalah 51 lah. Masalah 51. Kalau sebut muka surat dia lari. Masalah 51. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Lupa sujud sahwi. Sujud sahwi sunat dia. Tapi imam lupa, makmum pun lupa. Kalau imam lupa, makmum ingat, makmum dah sujud. Ni imam pun lupa, makmum pun lupa sujud sahwi. Berkata Imam Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi. Sebab apa lu nak kena sujud sahwi? Sebab dia ada salah tadi, dia buat rukun atau tertinggal rukun, dia ambil balik rukun tu.
ataupun sunat ab'ad. Dia tinggal sunat ab'ad, dia tak kena ambil balik sunat ab'ad ni. Tinggal kunut ataupun tinggal tahiyat awal, tak kena qada balik. Tapi kalau dia tinggal rukun, dia kena qada balik rukun tu, lepas tu sujud sahwi. Kalau tinggal sunat ab'ad seperti tahiyat awal ataupun doa kunut, dia tinggal satu, sunat bagi dia sujud sahwi. Ni lupa, lupa sujud sahwi, maka makmum pun lupa juga memberi salam ia sertanya. Tu imam bagi salam, makmum pun bagi salam. Kadang-kadang dia lupa sebab dia fikir nak kena tutup ke tak masjid ni masa PKPB ni. Ada fikir, lupa. Kemudian teringat imam bahawa ia terlupa, bukan sengaja, terlupa sujud, ini sujud sahwi, dan ia pun sujud, imam pun sujud, maka hendaklah makmum itu turut sujud. Maka hendaklah makmum itu turut sujud. Ini bagi salam hari ni, bagi salam hari. Imam ingat tadi, dia pun sujud. Maka apa hukum makmum? Makmum kan kena sujud serentak dengan imam, bersama imamnya, berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Tapi kena ingat, kalau makmum, kalau imam kembali kepada sembahyangnya, dia kena kembali dengan takbir. Ini kesimpulan ni macam mana? Nanti Ustaz baca habis ni. Dan berkata Imam Rafi'i lagi, jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikut kerana salamnya salam imam, dengan sengaja ia mengandungi putus kuduah. Bila imam bagi salam, maka terputuslah ikutan kita dibagi salam dengan imam. Dan ini jelas bahawa kekal kuduah, putus kekal kuduah, kekal ikut, tidak putus ikutan imam jika imam belum bagi salam. Itu selepas salamnya dengan lupa untuk sujud sahwi atau lalai dengan meninggal sunat-sunat ab'ad di dalam sembahyang. Masalah sujud sahwi, nak tambah sikit, dia ada dua tempat. Masalah sujud sahwi ada dua tempat. Ustaz selalu bagi tahu tentang sujud sahwi ni, dua tempat. Sama juga doa kunut, dua tempat. Kita duduk sembahyang di Malaysia biasalah. Sama ada sebelum rokok dan selepas rokok. Kita ambil tempat selepas rokok, doa kunut. Sujud sahwi pula sebelum salam dan selepas salam. Yang kita duk guna sekarang ni sebelum salam, sebelum salam. Kalau kita sembahyang bersama imam, kalau tu imam kalau sembahyang bersama dengan imam, tu imam sujud sebelum salam, maka wajib kita ikut. Aku tak lupa pun, tu imam yang lupa tadi, ditambah rakaat, aku tunggu dia turun, subhanallah, dia turun baliknya, aku tak lupa. Sujud sahwi, sujud lupa, aku tak lupa, sujud apa? Jangan duk pandai-pandainya tu. Kita kena ikut imam, ingat situ. Jadi kalau tu imam lupa, kita tak lupa sekali pun, tu imam dituntut sujud, sunat je sujud. Tu imam sujud, kita kena sujud juga. Kalaulah lepas bagi salam, tu imam pun dia lupa satu rakaat dia naik, kita pun subhanallah, dia pun turun, dia tu imam ada salah, dia
Baca tahiyat sudah, dia pun bagi salam. Bagi salam sudah, kita pun bagi salam. Putus dah kita dengan imam, maka kita pun bagi salam. Kata imam pun takbir balik, Allahu Akbar, dia sujud. Itu tak perlu kita ikut. Rupa masalah macam tu tak perlu ikut, sebab kita dah bagi salam. Itu imam dah bagi salam, kan? Tak perlu ikut, kan? Tapi kalau sebelum bagi salam perlu ikut. Jadi masalah yang pertama di sini, yang 51, ialah Imam Rafi'i kata, imam bagi salam sedangkan ia lupa sujud sawi. Dan makmum pun lupa juga memberi salam. Imam bagi salam, dia lupa sujud sawi. Makmum pun lupa juga membagi salam, ia sertanya lupa bagi salam sertanya. Kemudian teringat imam bahawa terlupa sujud, dan ia pun sujud, maka hendaklah makmum itu ikut. Sebab apa? Sebab makmum lupa bagi salam lagi. Kalau makmum berbagi, kalau tu imam bagi salam, tadi saya bagi salam tadi lupa, tidak sengaja, tu imam bagi salam sedangkan ia lupa sujud sawi. Dia lupa sujud sawi, dia bagi salam. Lepas tu ingat, sembahyang kita mula di takbir sudah disalam. Makmum lupa bagi salam, ini tak bagi salam lagi. Maka bila imam sujud, dia tadi dia lupa, bila dia ingat balik dia pun sujud sawi. Makna dia kena niat. Kalau bagi salam mesti kena niat keluar sembahyang. Niat keluar sembahyang satu rukun. Rukun qalbi ada dua. Ingat, rukun perlu kita kena laksanakan. Rukun qalbi ada dua. Takbir Allahu Akbar, ni niat masuk sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tak niat kita boleh kena niat keluar sembahyang. Niat keluar sembahyang. Dua rukun ni perlu kena tahu. Tak niat keluar tak jadi lagi. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia duduk mengantuk tidur. Tak niat keluar lagi tu. Tak keluar lagi. Ataupun Allahu Akbar tak niat. Sembahyang bermakna sembahyang dia tak kira. Allahu Akbar saja tak kira. Kena niat masuk sembahyang, niat keluar sembahyang. Kena ingat. Jadi di sini dia belum lagi bagi salam. Bila itu imam ingat balik bahawasanya dia tak sujud sawi lagi, dia tu imam bersujud, maka dia wajib ikut. Dia kena ikut. Masalah yang kedua, bahawa dia kata Imam Rafi'i lagi, jika makmum mengikut memberi salam. Jadi tu imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sebelah kanan ya, kali yang utama atau sebelah kanan. Paling ni sunat ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu wajib. Walau dia tak paling sana sini, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu imam makmum buat Assalamualaikum warahmatullahi. Maka teringat dia. Imam berteringat. Makmum pun dah bagi salam, dia dah bagi salam. Tadi makmum tak bagi salam. Kemudian imam kembali sujud sawi, maka makmum jangan ikut, sebab sama-sama niat keluar sembahyang dah. Masalah pertama, makmum belum niat keluar sembahyang lagi. Masalah yang kedua, makmum atau imam dah keluar sembahyang. Bila keluar sembahyang, boleh tak kita nak sujud sawi? Boleh, tetapi kena takbir lain. Allahu Akbar, niat lain. Niat lain, takbir lain. Ini asingkan sekarang ni dengan sembahyang. Boleh tak asingkan? Ya, boleh asingkan. Sebab tempat sujud sahwi ada dua tempat. Sebelum salam dan selepas salam. Kalau selepas salam kena takbir lain, takbir masuk lain. Masalah pertama tadi yang 51, masalah pertama itu imam dah bagi salam, tapi makmum belum bagi salam. Tu imam tu dia niat, ingat balik bahwasanya belum sujud sawi, maka dia pun terus sujud sawi. Niat sujud sawi kena niat. Ingat,
Sama juga dengan tadi. Kita sujud tilawah. Kena niat. Jangan tu imam sujud apa, tak tahu. Aku pun sujud juga. Tak tahu sujud tilawah. Batal sembahyang kita. Kan? Sebab sujud tilawah tak masuk dalam rukun. Dan sujud sahwi tak masuk dalam rukun. Bermakna seolah hampir tambah rukun. Batal. Sebab tu perlu niat. Boleh katalah sembahyang ni. Tadi aku sembahyang sengaja aku sembahyang fardu maghrib, fardu subuh. 2 rakaat ikut tu imam. Aku tak niat pun. Bahawasanya nak sujud sahwi. Nak sujud sahwi tak niat. Nak sujud tilawah, sujud sejadah pun tak niat. Nampak tu imam sujud, kita pun niat sujud. Kena niat. Kalau tak niat, menambah rukun. Pandai pula buat-buat ni. Tu perlu niat. Tu perlu kita belajar. Banyak mana sembahyang kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau sembahyang kita boleh terima, dan sembahyang kita tu, sembahyang kita boleh tahu bahawasanya dia boleh tegah dari perkara fahsya' dan munkar. Dulu aku isap rokok, sekarang ni bila sembahyang ni Tuhan tak ada dah ketagihan rokok. Ada perubahan. Dulu bini aku pakai ketat, sekarang ni tak pakai ketat dah. Ada perubahan. Bukan kita, anak, bini, cucu kita boleh ubah. Maka sembahyang kita ada tanda Tuhan terima. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bukan kita sahaja, bahkan anak, bini, keluarga kita. Kalaulah kita main sembahyang tapi anak cucu teruk lagi nampak. Rambut macam penyapu longkang. Wap macam tu dia potong. Faham-fahamlah sembahyang pun dia teruk lagi. Buat macam mana? Kena belajar. Perbaiki sembahyang kita supaya dia boleh tanda 'anil fahsya'i wal munkar. Hayya 'alas salah, datang kemudian hayya 'alal falah. Yani aku baru solah sekarang ni. Falah belum datang. Jadi cari jalan keluar supaya datang al-falah di dunia. Dia dah nampak Allah Ta'ala nak terima, tak terima. Bukan sembahyang kita khusyuk. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Ada hak tu. Walladzina hum ala qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khusyuk ada, tapi tak boleh berubah. Ada kesilapan dalam sembahyang kita, perlu kita baiki. Ini pun kita tahu bahawasanya sujud sahwi bukanlah rukun, dan dia bila nak sujud mesti kena niat. Sama dengan sujud tilawah tadi. Masalah yang ke-52. Takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripada sembahyang, dan yang ketiga masuk semula. Ni hak allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Banyak di antara kita. Kadang-kadang Allahu akbar. Tak ada ya. Lain pula. Allah, tu keluar balik ya. Allahu akbar. Ada tu imam, satu masjid di Sungai Petani juga. Dia depan dia tu dia ada bayang-bayang nampak. Dia sebab bukan cermin, tapi dia tahu kata ustaz mai belakang kuliah subuh. Allahu akbar. Dia tengok depan ada bayang Ustaz Jamal tadi, dia tak naik buat lambat tak dia. Naik. Dan juga aku kena naik kan. Naik. Anda berusuk ke mana? Kereta ada. Kan? Batal sembahyang. Haram lah. Kan? Kena niat keluar dulu. Kalau kita was-was, betul. Kita tu kata niat keluar dulu. Jika takbir imam, kita tengok. Jika takbir imam sebagai takbiratul ihram. Takbiratul ihram ni takbir haram. Dia takbir pertama tu haram, takbir keluar tu salam. Selamat. Kan?
selamat daripada haram. Takbir ihram, takbir haram. Allahu akbar, haram makan, haram minum, haram gerok, haram cakap, haram sembang. Tengah mengatakan talbiyah ni ihram mana hormat. Kemudian takbir lagi untuk imam. Sebagai takbiratul ihram juga, bukan takbir intiqalat. Atau bukan takbir bilangan sembahyang macam sembahyang raya. 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua. Allahu akbar, itu takbiratul ihram niat. Jadi aku sembahyang hari raya. Lepas tu takbir kemudian daripada tu itu lain. Ni takbiratul ihram. Lepas tu dia takbir kali kedua. Sebagai takbiratul ihram juga. Maka batal sembahyangnya. Sembahyang tu imam tadi. Dan tidak harus. Ini tak boleh. Ini haram. Makmum mengikutnya pada sembahyang itu. Makmum tak boleh ikut. Tengok tu imam takbir macam mana. Tu imam kita. Tapi kena ingat. Tu imam yang tahu dia Allahu akbar. Tak jadi. Niat keluar. Bila niat keluar sudah, dia pun takbir kali kedua. Allahu akbar. Tak apa. Dia niat keluar dah. Nanti kita tengok-tengok tu imam ni macam mana. Ada juga duk cari macam ni ni. Siapa yang kena? Aku. Pandai tak zaman dia mengajak orang, dia takbir 3 kali dia tak mau ikut dah. Tanya dia niat keluar. Kalau dia niat keluar tak apa lah. Allahu akbar, dia niat keluar dulu. Tak jadi niat keluar sembahyang. Sebab apa? Rasa syok, rasa tak niat tadi tu tak sepenuhnya. Niat zuhur. Nak sembahyang asar niat zuhur. Duk fikir beras fidyah ni dapat, aku tak dapat. Tok Bilal dapat. Baru ni. Maka kalau kita syok, kita ataupun was-was, kita niat keluar dulu, tak apa masalah. Tapi sebaiknya tu imam kalau niat keluar pun janganlah lepas tangan, jangan bagi orang tahu. Niat keluar, belum takbir lagi, niat keluar sudah, kita takbir Allahu akbar. Dah angkat tangan, dia pun tak tahu. Kalau angkat tangan nanti dia kata, oh takbir 2 kali tu. Budak-budak mari masjid, Allahu akbar. Allahu akbar 2 kali. Takut jadi contoh bagi depa. Anda diam sudah, diam. Allahu akbar, takbir lagi. Oh nampak tak? Allahu akbar tu yang angkat tangan dah, tak wajib pun. Takbiratul ihram tu cara strategi kena ada juga. Jadi kalau ingat di sini, kalau takbir pertama Allahu akbar, lepas tu tak jadi dia takbir lain Allahu akbar, tu dia dah keluar daripada sembahyang. Tak jadi kali kedua, kali ketiga pula Allahu akbar, ada dia masuk balik. Kali 4 Allahu akbar, dia keluar balik. Kena ingat. Ini jadi kepada orang was-was. Kalau ada orang was-was dalam masjid kita, nasihatkan dia, niat keluar lagi. Bukan jangan buat macam tu. Memang tak boleh. Kan? Dia was-was. Tapi niat keluar lagi. Niat keluar dah. Mana dia reti. Innamal a'malu binniyat. Tapi ni duduk tengah sembahyang, niat keluar haram. Hukumnya haram. Samalah juga. Tapi niat keluar dalam sembahyang boleh. Walau haram, boleh. Kalaulah kita pakai ihram, ibadat juga kan ihram, pakai ihram, umrah atau haji, kita pun tak jadi dah. Puasa tak larat nak taubah ni. Ihram pakai dah, niat siap dah. Dia pun niat keluar. Tak boleh. Sampai sakit lutut tak larat nak taubah. Kata tawah sudah dah, nak siap tak larat dah, sakit lutut. Niat keluar dan dia pun buka ihram. Tak boleh. Tu beza di antara ibadat sembahyang dan ibadat umrah dan haji. Nu boleh, tak boleh. Sembahyang boleh. Sembahyang boleh tapi
haram. Dan bila niat keluar, maka batallah sembahyangnya. Tak macam puasa. Kita puasa niat keluar, tak tahu. Aku niat keluar dah tadi. Hang puasa dah hari ni. Puasa tapi aku niat keluar dah hari. Tak puasa dah hari ni. Sebab apa? Pak mentua main rumah. Takkan aku puasa, nak makan sekali dia. Adakah batan puasa dia? Tak ada lagi. Sebab apa? Tak makan lagi. Dia kira dimakan. Tak ada sembahyang. Sembahyang niat keluar, pergi. Walau duduk tengah rokok dan sujud, batan sembahyangnya. Jadi kan, jangan duduk niat keluar. Tapi boleh niat keluar? Boleh. Haji dan umrah tak boleh. Niat keluar ada pun dia tak keluar. Dia kena laksanakan juga. Itu beza di antara ibadat. Ibadat sama aja ibadat, tapi ada perbezaan. Kita tengok di sini, takbir imam sebagai takbiratul ihram, kemudian takbir kali kedua sebagai takbiratul ihram, maka batallah sembahyangnya. Dan tidak harus, tak boleh makmum mengikut sembahyang itu, sembahyang tu imam tadi. Dan jika ia mengikut juga padanya, nescaya batal sembahyang keduanya. Makmum berbatal juga sembahyangnya. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam, ketika ia bertakbiratul ihram, ia makmum yang pertama, kemudian bertakbir ia pula kali yang kedua dengan kosak takbiratul ihram, nescaya terputuslah qudwah. Ni bak makmum, bukan tu imam. Tadi bak tu imam. Ni dia tu imam takbir Allahu akbar, dia duduk belakang Allahu akbar, Allahu akbar dua kali, maka terbatai. Siapa dia? Makmum saja. Tu imam tak ada. Sebab tu imam takbir sekali ya. Dia pergi takbir dua kali takbiratul ihram. Maka tu imam tu imam betul, tu imam sah sembahyang dia tak sembahyang tak sah. Letih, lengah, sakit lutut, peri. Ini perlu kita tahu dengan imam itu, kerana orang yang sembahyang itu apabila mendatang dengan takbiratul ihram berarti masuk dengan ia dalam sembahyang. Pertama tu. Dan apabila takbir kali kedua berarti dia keluar daripadanya. Dirinya dengannya daripada sembahyang. Apabila takbir ia kali ketiga berarti dia masuk balik ke dalam sembahyang pula. Takbir kedua boleh dikatakan masuk balik. Tapi takbir pertama tadi kita kena niat keluar dulu. Allahu akbar. Niat keluar dulu, baru takbir. Jangan Allahu akbar sengaja aku sembahyang padu maghrib 3 rakaat ikut tu imam kena Allah Taala. Allahu akbar. Sengaja aku sembahyang maghrib pula. Kali kedua kan Allahu akbar. Padahal dia tak niat keluar lagi yang pertama tadi. Maka bila takbir kedua automatik dia keluar. Lepas tu dia ikut tu imam. Sembahyang dia tidak sah. Walau ikut tu imam bukan ikutan dah sah. Ikut boleh lah, nak ikut rokok sujud. Bila kamu tidak niat sembahyang, kamu ikut rokok sujud dan sebagainya, tu semua haram. Rokok haram, sujud haram, i'tidal haram, semua haram. Sebab kamu tak niat sembahyang lagi, kamu dah keluar sembahyang. Kamu bukan sembahyang. Tak sembahyang dah sekali. Lepas tu rokok sujud ikut tu imam, kira haram semua. Dan apabila takbir ia kali yang keempat dia keluar balik. Macam itulah takbir pertama masuk, takbir kedua keluar. Jadi nak ungkap masalah ni, takbir pertama masuk, was-was, niat keluar dulu, baru takbir kali kedua. Maka takbir kali kedua tu tak kira kali kedua, dia kira kali pertama balik. Ingat macam tu. Ini yang berlakunya kalau orang was-was lah. Kalau orang was-was cerdik, bak niat. Dia boleh beza di antara rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Selamat lah. Dan beginilah. Begitulah. Kalau ia bertakbir kemudian, kalau 10 kali pun sama aja.
Kali yang ke-9 masuk, kali ke-10 keluar. Kali yang ke-11 masuk, kali ke-12 keluar. Dan bermula dhabitnya. Dia nak bagi kita bodoh ingat bahawa masuk ia dengan gasal, mana dengan ganjil. Ini 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu masuk, kira masuk. Kalau dia tak niat keluar. Kalau dia niat keluar, dia tak kira masuk. Dan keluar ia daripada sembahyang jika ganap. Kalau ganjil, kira masuk. Kalau ganap, kiaslah 99 kali dia takbir. 99 tu masuk, 100 kali dia takbir. Yang ke-100 tu keluar. Jika tidak niat keluar. Demikianlah. Takbir kedua tak perlu niat keluar. Sebab dia keluar dah. Takbir pertama tu, jika tak niat keluar daripada sembahyang, kita pergi takbir kali kedua, maka jadi keluar. Dia tak masuk. Nak bagi jadi masuk, kita nak masuk dalam sembahyang, takbir kali pertama, dan kita masuk, kita niat keluar. Takbir lain pula, niat lain. Dan niat lain, takbir lain. Yang kedua tu dikira niat masuk. Ini bersangkutan dengan niat lah. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seseorang daripada keadaan. Ya, dulu boleh makan nasi, sekarang takbiratul ihram tak boleh makan nasi, boleh cakap, sembang dan sebagainya. Dan keadaan padanya kepada keadaan yang lain. Ya, itu makna takbiratul ihram. Dan seperti mana juga mengubahnya daripada keadaan halal kepada yang haram, dan sebaliknya. Hak haram jadi halal, ini sembahyang jadi sah. Hak halal jadi haram, makan nasi. Makan nasi halal. Bila takbiratul ihram jadi haram, makan nasi. Kau boleh makan nasi lepas takbiratul ihram? Tak boleh. Itulah, halal boleh jadi haram, benda haram boleh jadi halal. Kalau tak takbiratul ihram, maka sembahyang kita tidak sah. Bila takbiratul ihram jadi halal, jadi sah. Dan bentuk masalah batan. Bentuk masalah batan mengulangi takbir itu jika sekiranya seorang itu bertakbir kali kedua belum niat keluar daripada sembahyang. Ini dah bagi tahu ni, selepas takbir pertama. Ini rupa masalah yang tak sah. Kalau kita niat keluar dah, tadi niat masuk, tapi dia was-was, dia tak niat keluar, dia takbir lain. Itulah yang tak boleh. Yang nak bagi boleh, niat keluar dulu baru takbir. Tetapi jika dia niat, jika niat ia menolak niat yang pertama, iaitu takbiratul ihram, takbir yang pertama, dan memutuskan sembahyang kemudian bertakbir ia kali kedua, nescaya sahlah sembahyangnya, tetapi berdosalah. Sebab apa? Sebab sengaja dia pergi batal sembahyang. Dia niat keluar takbir kali kedua tu sah lah. Sebab apa? Dia niat keluar dah. Lepas tu dia niat masuk balik. Haram tetap haram. Tapi boleh tak? Boleh. Sebab hukum dia tak sama dengan haji dan umrah. Haji dan umrah tak boleh. Niat keluar pun tak boleh. Tapi haram. Kita dalam sembahyang niat keluar boleh, tapi haram. Niat puasa, niat keluar, makruh. Tak sampai haram lagi. Bila pergi makan, baru haram. Kalau pergi curi makanan pula, haram jadah terus. Kan? Tu dia berubah hukum-hukum. Kan? Kalau niat, jangan niat benda tak baiklah. Niat benda baik, insya-Allah kita akan jadi baik. Kan? Tapi puasa dia sah. Aku nak buka dah. Nak buka. Tak buka lagi. Nak buka. Okey, sampailah ke orang azan maghrib, baru dia buka. Kan? Sah puasa dia, tapi kurang pahalanya. Kan? Dan jika sembahyang seseorang di belakang imam, maka takbir ia, kemudian takbir ia kali kedua, maka adalah harus mengikutnya pada sembahyang itu. Yang mana pula ni? Dan jika sembahyang seseorang di belakang imam, maka bertakbir ia,
ia seorang sembahyang belakang imam tu, kemudian takbir ia kali kedua, maka adalah harus ia mengikutnya, pada sembahyang ini, dan adalah harus berimam dengannya jika ditanggung ia telah putus niat dan berniat ia keluar daripada sembahyang yang pertama. Ada orang main sembahyang belakang dia, kan? Dia takbir, tu imam takbir Allahu Akbar, anu pun belum takbir lagi. Dia tu imam pun niat keluar, lepas tu dia pun takbir kali kedua, Allahu Akbar. Tu imam takbir kali kedua tu dia niat keluar dah. Jadi kira pertama jugalah. Ni pun mari Allahu Akbar, sah sembahyang. Siapa dia? Tu imam bersah. Hak belakang tu pun sah juga. Atau tidak harus berimam dengannya kerana asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Jika tak putus niat yang pertama, tidak sah. Dan tidak kerana asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Jika ia tidak memutuskan niat itu, maka tidak layak jadi imam. Sebab apa? Sebab dia takbir kali kedua tadi, dia keluar. Takbir kali ketiga masuk balik. Tadi dah beritahu kerana ia bukan di dalam sembahyang. Sebab takbir kedua tu bukan sembahyang lagi, dia keluar. Yang pertama masuk, yang kedua keluar, yang ketiga masuk, yang keempat keluar. Jadi perlu dia niat keluar dulu. Jadi kalau tak niat keluar, dia dua kali dosa. Dosa murakkab, dua kali dosa. Satu dia takbir dua kali, yang kedua sebab tak reti. Itu kalau perlu kita belajar. Dan juga makmum ada berapa ragu-ragu. Makmum ada berasa syok di dalam hatinya. Adakah imam itu dalam keadaan sembahyang atau tidak? Kalau makmum duk syok macam tu, tadi dia niat keluar ke tak dia? Ke dia tak niat keluar? Kalau tak niat keluar, takbir kali kedua tu dia keluar dah. Syok. Mana satu? Nak tanya tak boleh sekarang ni. Itu imam. Tadi yang takbir kali pertama tu, lepas tu hang batal, lepas tu takbir kali kedua pula tu hang niat keluar lagi. Tu imam kata, niat masuk lah, hang batal sembahyang tu imam pula. Kan? Tak boleh bercakap lah, nak buat macam mana? Sekarang ni dia syok. Dan barang adalah imam itu dalam keadaan sembahyang atau tidak? Kalau takbir, tu imam takbir Allahu Akbar, kita tak takbir Allahu Akbar, tu imam mari takbir keluar, takbir kali kedua. Bermakna kalau dia tak niat keluar daripada takbir pertama, maka yang kedua tu dia keluar, tu imam tak sembahyang lah. Walau dia aku sembahyang pada maghrib 3 rakaat, itu imam. Jadi tu imam makmum syok, dia niat dia masuk ke dia keluar. Kalau dia niat keluar daripada lepas takbir pertama, maka dikira masuk. Kalau dia tak niat keluar masa dia takbir yang pertama, dikira keluar. Tu imam makmum tadi syok. Kok mana? Ni tu imam was-was ni payah juga menyusahkan makmum lain. Makmum tak reti lah. Kalau makmum tak reti, dia sapu aja, Allahu Akbar aja, sebab dia tak reti. Kalau tu imam tengah sembahyang lari pada ulat, takut cicak, tu imam lompat ke debu, tentu makmum lompat juga sebab makmum tak reti. Dijadikan imam supaya diikuti. Tu imam lompat, kami lompat lah. Tu imam lari, kami hambat. Cari pasal tu makmum tak reti. Ni makmum hak reti bab fiqh ni, maka dia duk syok. Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam, keadaan imam yang ia akan mengikutinya, maka tidak sah. Walaulah tu imam tu sah, tapi dia syok. Benda syok ni wa bainahuma umurul mushtabihat, halan bayyin, haram bayyin, dan bainahuma umurul mushtabihat. Benda halal nyata, benda haram pun nyata. Ni dia di antara halal ke haram, halal ke haram. Masa tu dia ragu-ragu,
haram bagi dia. Mana tidak sah bagi dia. Pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan tak kira. Masalah yang keseterusnya, kita baca satu ya lagi. Panjang. Kaifiyah takbir ihram dan lafaznya. Kaifiyah takbir ihram dan lafaznya. Kita beri kesimpulan lah. Bermula kaifiyat, cara takbir. Bukan angkat tangan. Angkat tangan ni banyak. Allahu Akbar, ni macam ni. Kalau perempuan macam ni kan, jangan angkat sini. Kalau angkat sini dia Allahu Akbar, habis kain telekung dia terkeluar habis kan. Perempuan Allahu Akbar sini. Dan kita pun ada juga antara macam ni, Allahu Akbar banyak kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak. Hazba mangkibain, banyak. Itu cara angkat, tak ada wajib pula tu kan. Yang wajib Allahu Akbar kan. Sebab takbir tu ni angkat tangan lain kan. Bermula kaifiyah, cara takbiratul ihram itu membaca Allahu Akbar atau Allahul Akbar atau Allahul Jalilul Akbar. Semua ni boleh. Tapi jangan dulu gunalah, ambil guna Allahu Akbar lah kan. Mazhab Hanafi lebih lagi. Allahu A'zam boleh, kita tak boleh. Kita Allahul Akbar, Allahu Akbar, Allahul Jalilul Akbar. Dibaca dengan haz. Dengan haz ni putuskan huruf ra. Jangan akbaru. Dimatikan huruf ra. Diputuskan huruf ra. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbaru. Tapi ada tu kita baca dengan wakaf memang kata akbar kan? Tapi kalau nak baca semua macam sebahagian qiraat Allahu Akbaru, tak boleh. Mazhab Syafi'i kita tak boleh kan. Diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-takbir jazmun. Ada hadis Nabi, takbir itu hendaklah putus. Akbar kan? Tapi banyak sekarang ni duk hentam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada juga. Oh kan. Macam-macam. Tak boleh panjang. Boleh kan. Dia hentam, dia heret juga kan. Sampai ke 7, 8 harakah. Nah, kita baca sini tengok. Jadi takbir yang pertama masalahnya kena putuskan huruf ra, akbar. Wakafkan. Sini jazam makna putuskan. Dan Ibnu Yunus berpendapat dalam syarah tanbih, jika seorang itu membaca dengan dhammah ra daripada lafaz Allahu Akbaru kan, maka tidak sah. Sebab Nabi suruh putus. Tapi dalam tulisan memanglah akbaru kan? Dia dibaca habis. Maka ni pendapat mengatakan tidak sah. Kerana kalau ada pendapat lain berkata sah. Ni satu pendapat lah. Bila pendapat fiqh ni fahaman. Ibnu Yunus kata tak sah. Orang lain belum tentu kan. Tapi kalau ikut kita, Nabi bagi kata at-takbir tu jazmun, putus. Jadi putuskanlah kan. Berdasar di atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Kamu sembahyanglah seperti mana aku sembahyang. Jadi Nabi kata jazmun, kena jazmunlah, putuskanlah Allahu Akbar. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca takbir melainkan dengan jazam. Nabi tak biasa baca melainkan dengan putus akbar. Tak biasa baca akbaru. Jazam ra. Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibaca dengan wakaf. Wakaf jazam sama aja kan. Wakaf akbar. Kalau wasal akbaru. Dan jika memanjangkan oleh orang yang bersembahyang huruf hamzah pada lafaz Allah atau pada lafaz akbar pipi panjang, pipi jadi mat, sembahyang tidak sah sebab makna lari.
Kan? Kerana bacaan seperti itu telah bertukar daripada lafaz khabar insya'i kepada istifham. Tadi khabar insya'i Allahu Akbar, khabar insya'i. Sekarang Allahu Akbar. Jadi istifham. Allahu khairun amma yusyrikun, amma tusyrikun, amma yusyrikun. Mana istifham? Hal, maksud dia hal. Adakah Allah besar? Adakah Allah besar? Adakah Allah maha besar? Tu dia ubah jadi Allahu Akbar. Maka maksud dia, adakah Allah maha besar? Dalam Quran, Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi khabar insya'i, apa dia khabar insya'i? Khabar ni berita. Insya'i permulaan. Allah besar, Allah maha besar. Itu bagi khabar insya'i. Allahu Akbar artinya adakah Allah, baca Allahu Akbar, adakah Allah itu maha besar? Maka ni rosak, akidah rosak. Bukan sembahyang kita rosak, akidah rosak. Dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir yang sedia dipelajari, yang perlu kita belajar oleh setiap orang. Yaitu jika berkata seorang Allahu Akbar dan menambah huruf waw yang mati, Allahu Allah, waw mati, Allahu, dia bila waw mati dia panjang jadi huruf mat. Kalau waw tak mati, Allahu Akbar, ni waw mati, Allahu, dua harakat, Allahu Akbar. Atau baris, nescaya tidak sah sembahyangnya. Waw ada baris, waw tak ada baris, tak sah sembahyangnya. Ada tersebut dalam kitab Rawdah. Jika berkata seorang Allahu Akbar, tidak sah. Kalau ikut sah lah. Kalau ikut Allah, dia, Allah huwa, ia, akbar, maha besar. Kalau ikut sah lah. Tapi tak, dia sebab tak betul dengan Nabi. Kan Nabi kata Allahu Akbar dalam hadis. Tapi kalau ikut kalam memang sah. Hak tadi teruk lagi. Hak tadi Allah, adakah Allah itu maha besar? Seolah ada soal tanya, istifham. Di bawah pun tak betul. Tersebut di dalam kitab Kifayah. Jika menambah seorang huruf alif, dia tambah huruf alif selepas huruf ba pada akbar, seperti berkata akbar, ada juga ni Allahu Akbar. Dia tarik alif, sama ada dengan fathah ataupun kasrah, tidak sah. Bu fathah atau bu kasrah. Fathah bagi atas, kasrah bagi bawah. Akbar, akbar, ikbar. Ikbar tu kasrah, akbar ni fathah, bagi atas. Maknanya darah haid. Allah tu darah haid, cari pasal. Dan kalimah akbar dengan fathah, dengan fathah maknanya gendam. Gendam. Maknanya gendam. Allah tu gendang, Allah darah haid. Kalau ikbar darah haid, kalau akbar gendam. Oleh demikian bahawa sebab bila ubah makna, maka ubahlah. Fala yughayyiruna khalqallah. Maka barang siapa menyebut kalimah-kalimah tersebut dengan sengaja, nescaya jadi kafir. Kalau dia tak faham, tak apa. Kalau dengan sengaja, jadi kafir. Tak faham ni nak kata apa. Wal iyazubillah. Dan yang ke jim, jika ditasydidkan huruf ba, Allahu kabbar, tasydidkan huruf ba, maka seperti mana kata Qadi Al-Qudha Ibnu Zuyain dalam fatwanya, tidak sah sembahyangnya, ditambah syaddah.
Ha, la ak, nak baca macam mana? Kan? Tambah syaddah. Ak, nak kata ak tak boleh. Ha, dia tambah syaddah. Di ba, kan? Kan? Akabbir. Kan? Maka tak sah. Tambah syaddah tak sah. Tambah huruf tidak sah. Ubahkan baris juga tidak sah. Dan sebut baris macam akbaru tidak sah juga. Baris ada, tak boleh sebut sebab Nabi tak sebut. Kalau tambah syaddah tapi Nabi tak tambah, kita pergi tambah, tak boleh. Tambah huruf, tambah waw, tambah alif, baris atas, baris bawah, tidak dibenarkan. Tidak sah sembahyang. Jika diulang-ulang huruf ra pada akbar, maka sah. Huruf ra kita ulang sah. Apa pula sah ni? Sebab apa? Kerana mengikut lugah bahasa Arab, bahawa ra itu makhraj huruf dia, kan ra itu kalau kita ngaji tajwid dia bagi huruf takrir. Shin tafashu, kan? Takrir mana geraknya kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia sah. Allahu akbar. Dia kan gerak dua kali. Takrir. Itu asal huruf ra. Jadi sifat dia macam tu dah. Kalau sifat dia macam tu, maka sah sembahyangnya. Kan? Kalau akbar, itu tak sah. Itu tafasyu. Ra takrir. Bukan ni hang baca dengan sifat shin, tak boleh, tak sah. Kalau kamu huruf ra kamu baca dengan takrir, baca dengan sifat dia, sah, tapi tidak sempurna lah pahala kamu. Allahu akbar. Allahu akbar. Tak sempurna tapi sah. Seperti mana kata Zujaz. Dan huruf yang pertama daripada yang syaddah itu tidak jatuh, berlaku ia melainkan mati. Kan? Mati huruf tadi dan diulang-ulang itu tidak mengubah maknanya. Akbar, 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 tak ubah maknanya. Yang kelima, yang ke-ha, jika digugurkan seorang hamzah daripada kalimah Allah, seperti dia berkata ia, nawaitu usalli fardhu zuhrillahu akbar. Fardhu zuhrillahu akbar, niscaya sah. Sebab apa? Sebab hamzah wasal. Situ kan hamzah wasal. Ini disebut oleh Syekh Izzuddin bin Abdul Salam. Dia buang hamzah. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia pun mula nak takbir, usalli, nawaitu usalli fardhu zuhrillahu akbar. Sahara dia buang alif sekarang ni. Dia wasalkan sah. Sebab apa? Sebab hamzah wasal, memang hamzah wasal bukan hamzah qat'i. Kan? Ni bab tajwid lah. Tadi bab tajwid juga tu. Ra huruf takrir. Kan? Dia nak kata Allahu akbar. Boleh lagi sebab dia takrir. Yang ni kalau hamzah ni diwasalkan, memang hamzah tu wasal, bukan hamzah qat'i. Maka sah sembahyang dia. Fardhu zuhrillahu akbar. Contoh macam itulah. Tapi jangan dah buat. Seperti mana petawanya. Dan dijelaskan bahawa dia hukum tajwid memang tak salah. Bahawa hamzah wasal itu gugur ia di tengah cakapan, memang kena gugurkan. Yang ke-waw, jika ditukar hamzah kepada daripada kalimah akbar dengan huruf waw, seperti berkata seorang Allahu akbar Allahu akbar, dan mengikut apa yang disebut oleh Syekh Ibnu Munzir Maliki bahawa sembahyang dia sah. Sebab apa? Sebab alif waw ya dia sama tiga beradik. Dia kata alif waw ya ni macam adik beradik. Tukang adik beradik tak apalah. Kalau wali pak tak ada, tuk dah.
kan, satu geng, maka dibolehkan. Ni bab tajwid juga, kan, bab tajwid juga. Tadi ra huruf takrir, dia takrirkan tidak batal. Tidak batal sembahyangnya. Yang kedua dia hamzah wasal, dia wasalkan, dia buang, macam buanglah, diwasalkan juga tidak sah juga sembahyang dia. Yang ketiga, dia gantikan alif hamzah tadi digantikan dengan waw, disahkan kerana hamzah itu boleh ditukar dengan waw dan waw boleh ditukar dengan hamzah, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sah. Tapi jangan ada buat, jangan ada nak menunjuk ke orang kan, nampak sah ni. Allahu akbar, alim ni. Dia nak menunjuk, banyak kan dia nak menunjuk kita ni. Jangan duk buat macam tu. Jangan buat macam kawan ustaz pergi mengaji dalam 3-4 tahun di Yaman, dapat ilmu pelik-pelik banyak. Dia pun balik ke Mentakak. Ustaz tak mau sebut nama ya. Nama orang tak mau sebut. Dosa kan. Dia pun azan dulu, azan dulu. Lepas tu hak seorang lagi di Besri, tak mau sebut nama tempat Ustaz sebut. Kan. Ni baca ikut qiraat. Kan dia mengaji bab qiraat. Biasa kita universiti qiraat 10, mengaji qiraat 14. Kurang-kurang qiraat mutawatir. Dan masyhur. 10 hari tu. Qiraat syadz lagi campur 4, jadi 14. Dia pun baca ikut qiraat sampai orang terbengang habis. Dia nak nunjuk rasanya dia ni alim pada pak dia tu imam, dia bukan imam pun. Anu azan. Kan? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'ala khairil amal. Syiah Zaidi. Azan macam tu. Allah, hak ni semua orang ke Mentakak tu keluar. Yang tak biasa pergi sembahyang tu, Hui. Alim ni mai ke nak? Ni dulu Wahabi lain, ni teruk dah Wahabi ni apa pula ni. Ramai pergi masjid. Dia pun bangga. Uish, ilmu baru. Jangan. Tu mengundang fitnah adalah dosa. Jadi kita ngaji bagi tahu. Kalau semua orang Putrajaya ni tahu, bolehlah. Allahu akbar boleh ya. Allahu akbar boleh ya. Kalau semua tahu, kan? Jangan undangkan benda fitnah. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Itulah kita sama-sama perbetulkan bacaan kita, takbir kita, supaya sembahyang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sembahyang kita diterima oleh Allah, maka dia boleh ubah perangai kita, anak kita, bini kita dan zuriat kita. Dia boleh ubah. Ni kehebatan inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, kurang sedikit sebanyak daripada ustaz kita. Tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina insana la fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.